أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Amin. Okay, insyaAllah kita akan sambung sedikit lagi berkenaan dengan perbincangan sekitar peristiwa Uhud. Dan di video ini kita akan fokus kepada kesilapan yang berlaku untuk kita mengambil iktibar dan pengajarannya insyaAllah. Ada beberapa perkara yang sebelum kita masuk kepada event dan pengajaran tersebut untuk kita perlu letakkan dulu kan. Firstly, kita patut realize dalam perbincangan seperti ini, bila melihat event-event sirah seperti ini, particularly event yang berkaitan dengan kesilapan-kesilapan, kita patut sedar kita membicarakan tentang siapa. Mereka ini adalah satunya para sahabat yang Rasulullah sebut sebagai generasi yang terbaik, yang diikuti oleh generasi seterusnya dan seterusnya. Mereka adalah generasi yang terbaik. Kalau nak di-compare dengan kita, memang langsung tak ada comparison. Dan seterusnya Allah juga sedang mengiktiraf mereka kan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sendiri yang meredai mereka kan. Jadi mereka mendapat janji-janji yang hebat daripada Nabi dan Rasul sendiri, dan Allah dan Rasul sendiri, yang mana kita siapalah kita untuk di-compare dengan mereka kan. Jadi kita bukan membincangkan tentang manusia biasa, tetapi satu kumpulan manusia yang amat diiktiraf kan. Jadi kita patut berhati-hati dalam keadaan membincangkan kesilapan mereka. Kita membincangkan untuk specifically mengambil pengajaran untuk kita, bukan untuk orang kata pass judgement ataupun menilai sahabat dalam keadaan itu. Apatah lagi kalau dalam event ini, contohnya specifically dalam ayat yang dibacakan tadi, surah Ali Imran ayat 152, di mana Allah sendiri telah mengiktiraf bahawa Allah telah memaafkan mereka pun. Yang mana itu sendiri kata-kata Allah terhadap apa yang berlaku tu, Allah telah maafkan pun Sedangkan kita yang kesilapan kita yang banyak, yang orang sekeliling kita pun tak tahu, hopefully Allah memaafkan juga, tetapi kita tidak mendapat janji sedemikian rupa kan. Okey, itu yang pertama. Untuk kita letak siap-siap supaya cara perbincangan kita dengan penuh hormat, bukan macam kita membincangkan gosip dan sebagainya kan. Okey, itu yang pertama. Keduanya, kebanyakan event-event yang berlaku dalam sirah berkenaan dengan kesilapan para sahabat, ianya kebiasaannya adalah kesilapan. Kesilapan berbeza dengan kesalahan. Dalam konteks, kalau kita define kesalahan tu ialah orang buat salah, maksudnya dia kata peraturannya begini, mereka pergi langgar kan, itu kesalahan. Kesilapan ni dalam konteks macam tersilap tersilap, bukan sengaja nak langgar, tetapi atas keadaan dan sebagainya terlanggar kan. So dia berbeza kan. Kalau kita nak ambil dua kelompok yang ada ketika itu, yang membuat yang zahirnya mengaku Islam, tapi ada para sahabat yang mungkin buat silap, dan ada orang munafik yang buat salah. Maknanya intention dia memang tak ada niat pun nak jaga berada di atas jalan yang benar kan. Mereka buat salah, tetapi mereka mereka alasan untuk justify kesalahan mereka kan. So itu perbezaan. Para sahabat, bila mereka membuat silap, mereka merasakan itu kesilapan dan mereka cepat-cepat minta ampun dan cukup rasa bersalah. Orang munafik pula sebaliknya, tak rasa bersalah,
tapi cuba justify dengan mereka alasannya. So itu sendiri pun perbezaan yang amat nyata, dan kita kadang-kadang kena nilai juga kan, apa yang kita buat seharian ni lebih dekat dengan mana. Na'udzubillah, semoga kita jauh daripada perbuatan orang munafik tu. Itu satu kesilapan. Sebelum kepada event yang dalam perang Uhud ni sendiri, kalau kita tengok contoh lain yang juga berkisar dengan perang, yang insya-Allah ramai kita tahu juga apa yang berlaku dengan kes Ka'ab bin Malik dalam event Tabuk kan, ekspedisi Tabuk kan, di mana tidak ada niat untuk dia mengabaikan arahan ataupun ajakan ataupun seruan jihad tu kan. Dia tak berniat untuk tak nak pergi lah, tak ada niat macam tu kan. Cumanya kesilapan dia ialah dia bertangguh-tangguh kan, dalam bahasa orang putih procrastination kan, bertangguh-tangguh sehingga sedar-sedar dah terlambat, pasukan dah jauh dan dia tertinggal kan. Berbeza dengan orang munafik yang memang tak nak pergi, tapi kemudiannya mereka membuat alasan untuk justify supaya dia tak payah pergi kan. So itu perbezaan yang berlaku. Walaupun dan specialnya para sahabat ini ialah muhasabah ataupun tarbiyah yang Allah beri kepada mereka tu dalam bentuk yang amat special kan, intensif okay. Apa yang berlaku kepada Ka'ab contohnya, sebagai selingan sebelum masuk balik kepada perang Uhud ini, ialah bila Rasulullah pulang dari Tabuk kan, orang munafik semua datang Rasulullah, ya Rasulullah, ni alasan untuk justify tak pergi, dan Rasulullah membiarkan mereka. Tak apa, okey. Tetapi bila Ka'ab bin Malik datang, dia tak mereka alasan, dan kemudian Rasulullah tunggu ayat Allah, dan Allah, kita tahu kisahnya bila Allah turunkan ayat dan berlaku episod pemulauan kan, dia dan tiga orang sahabat yang melalui episod yang sama, sehingga Allah menurunkan ayat kemudiannya untuk kata pemulauan dah tamat dan sebagainya. Kita melihat mereka melakukan kesilapan yang kalau nak compare dengan apa-apa yang kita buat amat kecil lah kan, sebab mereka tak ada niat pun untuk langgar kan. Kita boleh tanya diri kita sendiri kan, sepanjang kita hidup ni apa benda yang kita telah buat dan sebagainya kan, sejauh mana kita tahu apa arahan Allah dan bagaimana komitmen kita terhadapnya dan sebagainya. Tetapi apa yang cara Allah mendidik mereka tu cukup bukan nak kata ekstrim tapi dalam bahasa kita akan cakap begitulah. Maknanya cukup intensif, cukup hebat kan, untuk melahirkan manusia-manusia yang cukup special kan, generasi yang cukup special. Berbalik kepada event Uhud apa kesilapan yang mereka buat? Mungkin kita tak pergi kepada itu lagi mungkin kita akan membincangkan kesilapan kejap lagi. Tapi dalam konteks intensifnya tarbiyah Allah tu kepada mereka ni, mungkin kita tak ada lihat denda dan sebagainya seperti kes Ka'ab bin Malik tetapi apa yang berlaku dari hasil apa kejadian musibah yang melanda tu sendiri menjadi kita amat pasti kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup hebat kan. Tak terbayang kan, para sahabat yang kita specifically sebut yang melakukan kesilapan ni kan, memang cukup hebat kan. Kasih sayang mereka terhadap sahabat-sahabat yang lain yang terkorban akibat kesilapan mereka pun cukup hebat kan. Jadi event yang berlaku, syahidnya 70 orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercedera tu pun kita amat pasti cukup mengguris hati mereka, dan sukar kita nak bayangkan penyesalan yang berlaku tanpa ada special orang kata apa denda dan sebagainya. Berlaku benda tu pun cukup berat di hati mereka kan, kita cukup pasti benda tu. Jadi itu sendiri pun menjadi satu pengajaran yang amat hebat lah untuk mereka kan, dan untuk umat Islam seluruhnya. Itu yang nombor 2 nak kata. First kita bincang para sahabat tadi. Secondly, dalam konteks kesilapan tu ialah kesilapan, dan tapi mereka memang golongan yang special yang mendapat tarbiyah special daripada Allah, dan efek setiap kesilapan tu kita tengok dalam magnitude yang cukup hebat. Okay. So tapi apa yang kita nak lihat adalah dalam konteks merelate kan, apa pengajaran besar daripada peristiwa yang berlaku, insya-Allah untuk kita ambil pengajarannya. Okay. Now, seperti mana yang kita baca dalam ayat tadi, ayat 152 daripada surah
Ali Imran kan. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah istahussunahum biiznih. Dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Ini adalah yang fasa pertama yang kita telah ceritakan dalam video sebelum ni kan, di mana dengan izin Allah umat Islam dengan bantuan Allah itu dalam keadaan menang hatta sehingga maknanya itu episod yang pertama, sehingga berubah kan, bila iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai kepada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu. Ini mungkin kita akan fokus kepada apa insiden yang berlaku yang kita boleh kata sebagai turning point itu dalam konteks kesilapan yang berlaku. Ada beberapa point yang kalau kita nak go through. First, sebelum peperangan tu sendiri, daripada 700 orang yang sampai ke Uhud setelah 300 dibawa oleh orang munafik keluar tu, Rasulullah telah membahagi-bahagikan pasukan depan, belakang, kiri, kanan. Dan salah satu pasukan adalah pasukan pemanah yang diletakkan di atas bukit tersebut seramai 50 orang. 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Okay, di situ. First point. Second, mereka telah diberikan setiap pasukan tu telah diberikan peranan masing-masing, arahan masing-masing. Specifically kepada pasukan pemanah ni Rasulullah sebut jangan turun. Itu kawasan dia yang dia kena jaga betul-betul. Walaupun apa yang dia tengok dekat bawah tu tengah menang atau tengah kalah lah, dipendekkan cerita kan. Itu arahan dia. Kemudian, third point. Apabila zahirnya perang telah tamat, kita telah menang, harta rampasan telah tengah dikumpul, musuh tengah diusir dan sebagainya. Okey. Zahirnya boleh digambarkan peperangan telah tamat, kemenangan telah tercapai. Fokus kepada pasukan pemanah 50 orang tu berlaku dua pandangan yang berbeza, dua ijtihad yang berbeza, perbezaan ijtihad. Satu pandangan majoriti ketika itu, 40 daripada 50 orang pandangan. Arahan tadi adalah arahan dalam konteks peperangan. Rasulullah kata jaga kat sini masa perang, dan jaga kat situlah. Now peperangan dah tamat, kita dah menang. So arahan tu telah tamat tempoh dia. Jadi kita boleh turun tanpa ada kesalahan apa-apa, dan kita tak perlu menunggu arahan Nabi untuk turun lah. Maksudnya arahan tadi dengan sendirinya, dengan menangnya peperangan ni, arahan tu telah terlerai, telah tamat, dan kita boleh turun. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula berpandangan sebaliknya. Kita still kena stick dekat sini kerana arahan Nabi kata apa-apa berlaku jaga kat sini kan. Jadi ada dua pandangan. Dan Abdullah bin Jubair, yakni ketua yang di assign untuk pasukan ni, berpandangan yang kedua. Kita kena stick dekat sini. Now, apa yang berlaku ialah bila berlaku perbezaan ijtihad ni, yang majoriti yang rasa arahan tu dah habis, boleh turun, mereka tetap turun. Walaupun ketua mereka Abdullah bin Jubair kata tak, kita kena jaga kat sini. Jadi ada perbincangan lah dalam konteks apa sebenarnya kesilapan mereka, kerana jelasnya mereka langsung tak ada niat untuk langgar arahan Nabi. Mereka bukan kata nak turun jugalah walaupun Nabi kata tidak kan. Mereka memang rasa dan menganggap arahan tadi kita dah jaga dah kan. Nabi kata jaga kat sini masa perang. Itu maknanya kefahaman mereka. Masa perang jaga kat sini kan. Kita jaga dan perang dah habis dah menang kan. So kita dah mentaati Nabi ketika tu, dan sekarang kita boleh turun. Tetapi Allah still mention dalam ayat ini kan, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepada kamu apa yang kamu sukai. Tapi Allah still menyatakan itu adalah satu kesilapan dan mengabaikan perintah Nabi kan. Dan dalam konteks itu ada yang merelatekan dalam konteks sebab Nabi dah lantik Abdullah bin Jubair sebagai ketua mereka, dan ketua mereka kata tak, kita duduk di sini kan, still jaga sini, tunggu Nabi kata boleh turun baru turun. Tetapi mereka mengabaikan perintah ataupun pandangan ketua mereka yang telah diassign oleh Nabi kepada mereka, ketua pasukan tu, dan itulah yang dianggap sebagai satu kesilapan. So kat sini kita boleh nampak sebenarnya
on one side, dia langsung bukan niat untuk melanggar, dan bukan sengaja nak buat dosa dan sebagainya. Bukan dah tahu benda tu salah nak buat juga, tetapi lebih kepada disiplin amal dalam konteks tentera tu, di mana setiap pasukan telah diasainkan ketua. So bukan boleh buat sendiri, keputusan sendiri-sendiri dan sebagainya, walaupun mungkin masing-masing ada alasan masing-masing kan. So disiplin tu amat-amat penting dalam gerak kerja Islam, apatah lagi dalam peperangan kan. Dan kesilapan itu disebabkan Rasul yang melantik ketua-ketua tersebut. So dianggap sebagai satu pengabaian arahan Nabi SAW juga kan. So itu kupasan-kupasan berkenaan dengan kesilapan apa yang mereka lakukan. Okay, anyway, apa yang berlaku dalam 2 episod tu, bila Allah ceritakan tentang Allah dah bagi apa yang Allah janjikan, menang, until kamu bila ada berselisih tu, kamu tiba-tiba mengabaikan perintah Nabi, dan Allah menterbalikkan keadaan. Dalam keadaan mula-mula kita menguasai suasana, tiba-tiba musuh menguasai suasana tersebut. Okey, pengajaran besar dekat sini ialah selagi mana kita berada di atas jalan yang benar, selagi mana kita mentaati Allah dan Rasul, pertolongan Allah akan menjanjikan kemenangan kepada kita. Now, itu akan berlaku until kita switch untuk meninggalkan ataupun mengabaikan perintah Nabi dan sekaligus perintah Allah lah kan. Once itu berlaku, pertolongan Allah tu terhenti, dan once pertolongan Allah terhenti, kita dalam keadaan tidak ada pertolongan kan, dan keadaan musuh boleh menguasai kita. Dan ini adalah satu benda yang cukup diimani oleh para sahabat dan dia tekankan dalam dalam rentetan yang sama, dalam ayat 160, dalam satu ayat yang insya-Allah ramai kita biasa dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, takkan ada apa pun yang dapat mengalahkan kamu. Itu yang ditanam akidah yang kita betul-betul yakini. Kalau Allah menolong kita, tak ada apa kat dunia ni, sehebat mana pun zahirnya, tak ada apa yang boleh mengalahkan kita. Tetapi wa in yakhzulkum faman zallazi yansurukum min ba'di. Tapi once kita tinggalkan ataupun once Allah tidak memberi bantuannya kepada kita, siapa yang boleh tolong kita kan? Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah sahajalah orang mukmin itu bertawakal. Maksudnya kepada Allah sahajalah tali pergantungan kita tu kan. Dan itu yang diimani, cukup amat-amat diimani kan. Apatah lagi dengan pengajaran event ini, kisah ini, peristiwa Uhud ini, di mana kita boleh melihat sahabat tu bila diungkapkan berkenaan dengan yang ditakuti itu bukanlah kelengkapan musuh, bukanlah benda zahir hebat musuh tu, tetapi dosa kita, maksiat kita, kesilapan kita, kesalahan kita, kerana sekiranya itu menjadi asbab terhentinya pertolongan Allah, maka ketika itu tak ada apa yang dapat membantu kita dalam berhadapan dengan musuh. Tetapi selagi mana Allah menolong kita, apa sahaja di hadapan itu tak akan dapat mampu mengalahkan kita kan. Itu satu akidah yang cuba ditanam, yang patut ditanam, yang patut tertanam, yang patut kita tanam dalam diri kita apabila kita melihat pengajaran besar daripada peristiwa Uhud ini. Okey, itu pertama. Jadi dalam keadaan itu, kita boleh melihatlah dunia kita sekarang ni, dalam keadaan umat kita ni sejauh mana masih berada di atas jalan mengikut Allah dan Rasul ataupun divert daripadanya kan. Sejauh mana benda tu berlaku dan akibatnya di depan mata kita kan. Itu yang pertama, message yang terbesar yang sepatutnya kita imani daripada peristiwa ini. Keduanya, kalau kita nak zoom in lagi, kita nak fokus lagi, yang melakukan kesilapan dalam perang Uhud ni berapa ramai? Itu satu benda Kita tahu 700 orang yang sampai ke Uhud, 50 daripadanya yang ditugaskan di atas tu, 40 yang turun. Kalau kita ambil 40 buat silap daripada 700 orang tadi, yang buat silap tu adalah 6%, tak sampai 10%. 6% buat silap, tetapi musibahnya kena 700 kan. Termasuk Rasulullah, termasuk sahabat-sahabat yang besar dan lain-lain yang tak buat silap. Jadi percentage yang kecil 6% buat silap boleh menjadi asbab kepada pertolongan Allah tu terhenti.
Itu satu pengajaran yang besar juga, di mana kita mengharapkan pertolongan Allah kan, dalam membantu umat ini. Jadi benchmark yang kita lihat dari peristiwa ini, satu benchmark yang kita nak kena ponder kan, 6% buat silap boleh menjadi satu asbab kepada musibah yang melanda seluruhnya kan. Belum lagi nak masukkan cerita dengan yang buat silap ialah di satu sudut iaitu pasukan pemanah tadi. Yang kena adalah semua sekali, termasuk yang di bawah tu kan. Jadi banyak pengajaran yang kita boleh ponder, kita boleh tafakur, kita boleh reflect kan, dalam benda ni. Satunya, kesilapan tu boleh menjadi asbab terhalang pertolongan Allah kan. Dan kita amat-amat mendambakan pertolongan Allah, kerana once itu datang, takkan ada apa yang dapat stop kan, takkan ada apa yang dapat mengalahkan kita. Kedua, walaupun sedikit buat silap boleh menjadi asbab untuk semua kena musibah. Jadi sekiranya ada segelintir orang nak buat masalah kan, dia buat masalah, buat dosa, buat maksiat dan sebagainya, kita tak boleh nak kata alah segelintir tu kan, biarlah dia kan. Kerana segelintir daripada kita yang buat silap tu boleh menjadi asbab untuk musibah melanda kita semua kan. Pertolongan Allah terhenti daripada kita semua. Apatah lagi kalau yang buat masalah tu ramai kan? Lebih lagi lah patut kita risau kan. Ketiga, satu sudut buat silap, semua kena. Jadi kita tak boleh nak simply judge. Contohnya yang terkena termasuk Rasulullah dan para sahabat di bawah tu kan. Kita tak boleh kata ni silap dia orang ni kan. Padahal sebab yang buat silap adalah satu sudut yang lain. Similarly kan, dalam dunia sekarang ni, kita tengok di banyak tempat, di banyak region, di negara-negara tertentu, ada yang terkena musibah yang berbagai. Tak boleh kita senang-senang tunjuk dia orang punya silap kan. Sedangkan kita patut reflect first and foremost, adakah sudut kita punya dosa yang menyebabkan pertolongan Allah tak sampai kepada mereka kan. Sebab kita kena meyakini bahawa kita ni, tanpa kira sempadan geografi, tanpa kira sempadan negara, tanpa kira sempadan bangsa, warna kulit dan sebagainya, kita adalah satu umat. Itu akidah kita kan. Umat Islam di sana, Palestin, Syria, Mesir, Indonesia dan semua serata mana-mana sekalipun adalah saudara kita. Kita satu umat dan yang setiap daripada kita umat ni di mana saja ni patut memikirkan first and foremost diri kita dan persekitaran kita, sudut kita tu. Sekiranya kita dan sudut kita yang buat silap boleh menjadi satu umat ni yang disebut musibah. Sekiranya setiap umat kan, setiap sudut memikirkan sedemikian rupa dan melakukan sesuatu untuk memperbaiki sudut mereka sendiri, insya-Allah sedikit demi sedikit akan makin dekat dengan bantuan Allah, Nasrullah itu yang kita harapkan. Tetapi sekiranya setiap sudut buat kesalahan, buat dosa, buat maksiat dan sebagainya, once apa-apa berlaku, menunding dari itu salah mereka dan salah mereka, langsung tak ada effort untuk melihat kepada diri masing-masing, untuk memperbaiki diri masing-masing, maka masalah ini akan berterusan seperti yang kita lihat hari ini. Tapi kita lihat termasuk diri kita kan, kalau kita nak muhasabah dalam konteks kita di negara kita lah contohnya. Yang firstly kita akan tunding jari ni orang Arab lah ni tak buat kerja dan sebagainya. Tanpa kita sedikit merasa apa dosa kita sekarang yang masih berlaku, yang sepatutnya kita yang especially within our reach kan, within kemampuan kita untuk kita buat sesuatu ni, untuk kita perbaiki kan. Sebab setiap kita dan setiap mereka dan setiap mereka tu kalau berfikir demikian, insya-Allah lebih baik daripada apa yang berlaku sekarang lah, yang tidak membantu malah berterusan kan, masalah yang ada. Jadi ini adalah satu kefahaman yang patutnya difahami oleh semua lah, insya-Allah. Sekiranya kita serius untuk membantu umat ini mendekati Nasrullah kan, pertolongan Allah yang diharap-harapkan, yang mana dengan Nasrullah itu kemenangan akan pasti untuk umat Islam. Amat tidak logik kalau kita nak benda tu, tapi pada masa sama kita tak memperbaiki diri kita, menghilangkan dosa-dosa dan maksiat dan kesalahan kita yang kita sedang berbuat kan, dan hanya bercakap kosong dan menunding jari. Amat tidak logik amat tak logik untuk kita berterusan dalam keadaan yang sedemikian. So main point, take home message kalau nak dikatakan, firstly tengok kepada diri kita masing-masing, insya-Allah. Apa lagi kesilapan, kesalahan, dosa yang kita sedang buat, perbaiki insya-Allah.
tengok di sekeliling kita, dalam lingkungan yang kita ada influence untuk berbuat sesuatu, apa yang kita patut buat, apa lagi benda yang sepatutnya diperbaiki dan sebagainya, dan kita go on from there. Dan sekiranya setiap orang serius dalam benda ni, insya-Allah benda ni akan berkembang. Setiap orang makin sedar dan akan influence sekelilingnya makin sedar. Dan insya-Allah umat kita sebenarnya akan makin baik, makin pulih kan, as a whole. Percentage yang buat silap tu makin kecil, sehingga insya-Allah pertolongan Allah tu akan datang kembali, dan ketika itu insya-Allah kita akan melihat izzah Islam tu akan kembali gemilang lah kan, insya-Allah. So semoga kita semua dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dapat beramal dan berterusan beramal insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.